dalam segmen Sembang Santai. Dalam segmen ni dia mengetengahkan tentang isu-isu semasa, tentang isu-isu viral, ataupun untuk dipermudahkan isu-isu yang boleh dibincangkan lah. Cuma isu ni kalau boleh tak boleh lah sampai ke tahap kita keluarkan kata-kata caci makian, macam just opinion. Tapi video ni just umpama, nak kata vlog tak vlog, kalau nak kata just video macam pendapat tu je. Kalau korang nak macam kalau nak kata persamaan, macam lebih kurang Mat Lutfi punya lah, sebab dia orang pun based on pandangan dia orang. Tapi macam aku, just mungkin aku bagi aku punya pandangan based on this news. Tapi aku mungkin tak cerita detail. Mungkin aku cerita detail sebab nak tunjukkan yang apa terjadi sebabkan benda tu. Okay, so what's the solution kan. Tapi hari ni aku nak bincang mostly about PKP ni. Macam kita tahu, PKP dilanjutkan ke fasa yang baru lagi, iaitu sampai 12 Mei kalau tak silap kan. So benda ni penting ke tak penting untuk rakyat Malaysia? Aku sebagai rakyat Malaysia lah, kalau kau tanya, sangat-sangat penting. Walaupun kalau kau tanya aku pendapatan aku terjejas ke tak, totally terjejas. Walaupun aku just bujang lagi, tak adalah nak ada tanggungan yang besar, ya aku still nak kena bayar. Sebab aku dulu belajar diploma, macam yang aku pernah cerita dalam Share Seram, aku kena bayar PTPTN. Dan aku Alhamdulillah lah baru je, aku beli kereta, okay, aku kena declare dulu, aku beli kereta second hand. So yes, aku dah bayar. Tapi yes, biasalah second hand ada time buat hal, ada time tak buat hal. So macam kadang macam season sekarang ni, aku jarang keluar gila. Aku keluar kalau korang tengok vlog tu, daripada vlog, dan aku kemungkinan akan upload vlog juga sekali dengan video ni. So macam jarak aku keluar tu, senang cerita lah, jarak fasa PKP fasa 1 sampai yang paling latest ni tak sampai 5 kali lah saya keluar. So kat sini just aku nak beritahu lah aku punya pandangan aku, kenapa perlu dia lanjutkan. Dia untuk, yes, macam aku pernah cerita, kebaikan untuk semua. Tapi ni untuk keselamatan kita. Kalau korang boleh tengok sekarang, Alhamdulillah lah, penurunan kes. Kematian macam biasalah, kadang ada 1, paling banyak 3 lah. Adalah banyak lebih daripada 3, tapi jarang dah lah. Alhamdulillah, kes sembuh, Alhamdulillah sangat banyak lah. Kes pertambahan, kes barulah senang, kita kurang. So kat sini macam nak kata benda ni affect tak affect kita, seriously affect. Tambah macam aku yang bujang pun macam aku memang berjaga gila duit aku sekarang. Tak adalah nak suka-suka hati je nak beli apa benda kan. Macam tak fikir langsung apa yang patut aku beli, apa yang tak patut. Macam yes, baru ni aku ada beli mic tu sebab even memang sebelum ni aku nak beli sebab kalau untuk pengetahuan korang, aku ada tetamu undangan saudara Hafiz tu kan, member aku tu. Kalau aku call dia, aku dengar tau orang cakap, memang aku dengar line aku Alhamdulillah tak ada problem. Tapi aku punya phone tu dia macam dah ada problem. 5 tahun aku pakai phone tu, aku kata tak ada problem memang gila lah. Phone Asus Zenfone tu memang aku cakap terbaik lah sepanjang aku pakai. Walaupun dia sepanjang aku guna macam-macam problem ada, belok okay. Tapi aku nak justify kat situ, aku beli ada sebab aku nak call orang apa. Kadang aku pakai jugalah, memang orang kata alah pakai ya earphone tak jadi bahaya. Dia tak jadi, aku pernah pakai earphone tu, mahal gila aku beli, mahal-mahal rosak. Aku jaga elok gila. Tapi macam nak kata aku ni jenis suka tertidur tau sambil tu. Kalau benda ni aku tertidur, dia besar tertindih, aku terasa tau. Jadi mungkinlah aku boleh bangun.
Benda macam tu aku tidur, aku tak ada lah. Aku tidur terus je. So benda ni kalau kau kata useful tak useful kat aku, memang useful. So kita balik ke PKP tu. Apa kau nak tunjukkan contoh ke orang yang ada family? Terjejas tak? Saya terjejas. Jadi kita nak buat macam mana? Sekarang ni situasi dia, kita dalam keadaan yang kita tak boleh buat apa. Corona ni bukan manusia yang cipta tau. Ya, korang boleh cakap that certain tempat aku tak boleh sebut sebab aku dengar cerita tak boleh sebut sangat tempat tu sekarang. That particular tempat yang punca pada ni, yang maybe kepada human juga benda tu. Tapi benda ni penyakit Allah nak bagi, nak uji kita. Tengoklah reaksi kita macam mana. Tapi terus terang aku cakap, kenapa yang aku setuju, aku bagi point aku. Aku dua point. First, ni andai saja, andai kata sampai 12.5 itu sahaja, aku boleh ni lah, kerat jari aku. Ada yang akan balik kampung. Kau rasa kat kampung, raya kat kampung. Lepas aku boleh kerat jari aku. Orang cerita kat aku siapa tak buat. Serius aku cakap. Kau bayangkan, aku malas nak buka kat PDRM ke apa lah. Ada beberapa yang aku tahu memang balik juga, senyap-senyap apa semua. Itu diorang punya hal. Kau kena benda tu satu je, jangan bagi kat orang pula kena lah penyakit tu. Macam tu je. Mungkin kau cakap, alah naik kereta kot, balik aku kena-mena. So kat sini senang cerita macam ni lah. Kita tak tahu dalam kalangan family kita siapa yang kena. Andai kata dia kena kebetulan sebelum pergi kampung, and which dia pun gerak asing. Kat situ bila sampai, dia dah bagi kat semua adik-beradik dia, buku dia apa lah. Adik-beradik dia confirm lah, dia dah salam ber, ya tak jumpa tadi kan. Kat situ kau boleh nampak, kau akan pening tau, siapa yang pembawa. Kau akan cakap, ish, kita orang ni semua tak ada. Tiba-tiba family ni datang, tiba-tiba ada. Kau automatik kan tuduh di certain family kan. So nak kata nak pesan kebaik pun dah payah lah kat situ. Sebab benda ni, yes, kau boleh kata okay, dia punya tahap kritikal tu dah lepas lah. Tapi tak valid lah kalau kau kata benda ni dah lepas tahap yang sepatutnya. Kalau kau kata dah lepas, serius aku cakap, kalau kes tinggal beratus pun still eligible tau penyakit ni nak sampai ke arah-arah sini. Terus aku kata lah, tempat aku ada hari-hari tentu ramai, tapi hari tu memang contohlah Sabtu Ahad. Tapi tak adalah seramai macam aku tengok dalam TV tau. Macam just biasa, tapi diorang beli banyak. Itu aku tak boleh nafikan lah. Panic buying tu memang aku kata semua tempat lah. Banyak tempat aku pergi aku tengok. Kadang aku pelik bila diorang kata dalam TV ada certain yang macam Ustaz Abid Liu tolong tu. Aku faham lah, diorang pembinaan yang kerja ni. Even yang kerja kau tahu yang Myanmar, Vietnam ke apa, pendatang punya pekerja ni, diorang beli pun banyak tau. Serius aku tak tipu. Aku memang nampak depan mata. So kat situ kita tak boleh kata panic buying. Dia bukan panic buying sangat tau lah. Sebab diorang nak simpan store untuk lama. Sebab aku adalah tanya member aku tanyalah diorang punya parents macam mana beli. Diorang kata banyak juga beli. Bukan beli saja banyak tau. Store tu mungkin 3 hari 4 hari. Terus orang kata lah, family yang ada 3 adik-beradik pun macam aku ni, kakak aku dah kahwin, okay, tinggal 2 je. Macam boleh lah nak survive untuk berapa banyak lauk ni, mungkin dalam 4 hari. Kau bayangkan kalau adik-beradik 5. Aku yang 2 ni pun paling boleh survive 4-3 hari je makanan. Tak ke benda yang 4-3 hari ni kalau 5 beradik 2 hari sehari je. Tambah yang pendapatan tak ada, tak open up aku. Kau expect dia orang nak ada makanan simpanan. Okay, balik pada yang tu. Okay, ni pasal benda yang memang relate pada negara pula. Tapi aku bagi contoh negara luar. Sekarang tengah viral satu, mungkin korang semua tak tahu lah, sebab aku peminat wrestling tau. Tapi aku tak adalah follow sampai betul-betul sangat. Aku just ambil tahu pasal highlight apa dia.
Aku dikejutkan dengan satu bau-bau ni. Tak tahulah viral ke tak, korang ada. Sebab aku rasa terlintas banyak tak. Aku pun lambat tahu benda ni. Sebab aku ada follow satu YouTuber ni. Dia memang post pasal wrestling, Hazwan Shah Bebe tak silap aku. Memang aku follow dia banyak, aku tahu. Lepas tu aku adalah follow kat Insta juga, tapi Insta aku jarang buka. Yang paling sedih tu, diorang buang dalam 50 orang staff tau, WWE. So kat sini, wish, aku memang terkejut lah. Ada yang dibuang tu nama-nama besar, ada yang dibuang suami isteri. Kau bayangkan lah, tak ada pendapatan. Kau memang buat wrestling ni, tiba-tiba orang buang kau. Nak dapatkan company dalam waktu yang macam ni, terang aku cakap memang susah. Tak mustahil, tapi susah. Okey, ni korang nampak tak relate kan? Tapi apa yang relate dia? Dia orang punya pandemik ni membawa kepada ekonomi semua benda terganggu. Kenapa terganggu? Aku beritahu lah. Bila sebuah negara, macam contoh WWE, aku bagi contoh WWE ni diorang bergantung kepada penonton tau, tiket sales. Dan diorang ada satu event besar tiap-tiap tahun yang mana WrestleMania. WrestleMania ni satu dunia datang, bukan kata satu US, satu dunia. So bila satu dunia datang, yang mana ni saya boleh kata full house lah, tiba-tiba kau kena buat dalam arena kosong. Kau bayangkan. Dan arena kosong tak pergi. Kalau korang nak tahu, diorang sekarang ni, kalau korang boleh pergi check diorang punya YouTube pun, diorang punya arena tu juga diorang guna untuk WrestleMania tu. Dan untuk mingguan weekly show diorang, ada Raw, SmackDown, NXT, diorang guna dalam tu. Yang mana yang tu adalah performance center. Performance center ni untuk budak-budak yang baru nak training nak edit wrestling tau. Yang mana nak diserap. NXT ni dulu, NXT aku cerita lah ni, kalau korang tak tahu NXT ni, sebelum diserap ada dua lagi main show, Raw, SmackDown. Dia kena through NXT ni dulu, lepas tu akan dinaikkan pangkat, baru naik kedua ni lagi. Jadi performance center ni pula sebelum lagi ke NXT ni. Kau bayangkan, dia seumpama macam ni lah. Kau selalu main bola, contoh stadium Ipoh ni untuk orang Perak lah. Tiba-tiba kau kena main bola dekat padang bandaran Parit Bunta yang memang sekarang yelah dah upgrade. Okey, tapi tu contoh, tu tempat training untuk tim Perak, tapi kau terpaksa main kat situ. Kuantiti penonton tak ada banyak macam yang kat stadium Ipoh tau. So memang akan terganggu tau tiket sale kat situ. Padahal orang nak masuk lagi, benda terganggu. Contoh. Tapi kau bayangkan juga, yang ni aku relate pula dengan Malaysia. Sekarang tengah heboh dengan pasal Sukan Olimpik tangguh dan Liga Malaysia bola. Yang lain pun ada terganggu juga. Badminton, terbuka badminton. Tapi badminton boleh cerita ada kabar angin lah, disebabkan Lee Zia Jia tu macam ada harapan lagi nak masuk Olimpik. So macam diorang, macam BWF ni bagi lagi masa untuk dia buat lagi terbuka. So nak naikkan ranking orang before Olimpik 2021 tak silap aku, diorang anjakkan tarikh. So macam benda ni, ya diorang nak buat, tapi still boleh ke buat lagi. Benda ni kena ambil tahu tau. Sebab tak ada penonton. Serius, benda tu akan ganggu gila penganjur. Senang cerita, aku cerita kat kau buka kedai, orang tak datang. Kau boleh fikir lah masa tu, kau banyak benda atas meja ni, tak ada benda nak jual. So macam, kalau kau tanya aku dulu pernah tolong member aku meniaga. Tuan-tuan cakap 2 minit, 3 minit pelanggan tak ada, aku dah rasa macam sebab aku datang nak sembang sambil boleh je nak tolong dia meniaga. Tapi aku rasa macam, orang tak datang sebab aku ke? Orang ingat, aku ajak ni dia sembang. Padahal aku sambil sembang, aku tengok depan tau. Saya tak tipu. So macam tak selesa kat situ. Mula ada rasa selesa. Lepas tu aku macam dah ralat tau nak pergi dengan member-member yang meniaga. Seolah-olah macam, ada yang aku pergi, diorang fokus dengan meniaga diorang. Tapi ada yang aku pergi, diorang macam mana nak kata, pelanggan diorang lah. Kita nak semalu apa kawan kita kan. Jadi kat situ aku macam, cakap tu terang lah, memang terasa lah ekonomi. Kau bayangkan kalau macam kilang aku sekarang stop
production. Film-film yang dah yang berjalan beroperasi ni pun mengadu, diorang macam kurang. Yelah, production terlalu tinggi. Kau bayangkan kilang aku yang production taklah tinggi mana, tapi bila tak ada terus, customer aku banyak. Datang kata memang luar negara. Kasut aku buat kasut yang untuk berenang tu. So memang company dia macam luar negara lah, memang kena naik kontainer apa semua. Ada satu hari tu diorang paksa juga, sehari sebelum lepas PKP kena juga. Sebab bos kata macam apa benda lah, nak habiskan barang sebab kita orang guna bahan mentah nak buat benda tu. So rugilah, macam benda tu boleh rosak tau kalau kita orang tak guna. Lepas tu macam benda ni jadi macam lagi merugikan. So datang juga, tapi tak ramai datang. So kat sini aku nak tunjuk, korang nak kata korang je tak ada dalam situasi ni, yang langgar PKP ni lah. Korang siapa? Korang rakyat Malaysia, kita orang rakyat Malaysia, sama-sama rakyat Malaysia. Jadi ada beza ke kita? Aku pun datang ke? Kau pun datang? Sama. IC kita orang dua-dua sama biru. Kalau kau nak bandingkan macam contoh yang aku contohkan Liga Malaysia lah, yang ni paling terkesan. Diorang sampai tahap diorang nak sambung Liga sebab okey, aku bagi tahu kenapa, sebab dia. Bila satu-satu Liga ni diorang dah flow, tapi Liga Malaysia ni kebetulan baru mula, baru beberapa match. Cuma apa yang akan kesan, diorang tiap-tiap tahun ada satu piala tau. Dua piala lah, peringkat Asia dengan Asia Tenggara. Asia Tenggara ni nama dia Piala AFC. Asia ni Liga Juara-Juara Asia. AFC ni Malaysia ada 2 slot kalau tak silap aku. Memang ada 2 slot. Jadi satu slot untuk juara Piala FA tak silap. Kalau tak silap lah, dengan nombor ni tak silap aku, nombor 2 ni bergantung juga. Kalau liga kita dah turun, dia ada kelas tau. Kelab tu ada kelas A apa benda tak boleh masuk, baru boleh masuk AFC. Tapi andai kata kelab daripada negara kita yang juara tu tak ada, contoh JDT tak ada okey, dia orang tak boleh dah bersaing dalam Asia Champions League tu, Liga Juara Asia tu. So dia orang kena AFC. Bila dia orang dah masuk AFC, tinggal satu slot lagi. Tak silap aku, automatik akan pergi ke bukan tangga kedua liga tau, juara Piala FA atau Piala Malaysia, aku tak tahu sure. So sekarang dia orang nak ambil solution, liga mungkin di stopkan, Piala Malaysia ni pemenang dia dan nombor 2 dia terus bawa pergi AFC atau Champions League. Dia orang ketentu macam tu lah. So macam, sebab apa dia orang buat? Nak kena ada juga. Sebab kalau tak buat, dia akan lagi pening kan. Dia tu datang cakap, aku ni minat Liverpool lah, kan tengah baran gila. Champions League kita orang tersingkir, tinggal Liga ni, memang Liga lagi tinggal. Sekali Liga berhenti, lagi 2 match kau menang, kau boleh juara Liga kot. 2 match lagi. So sekarang macam kita FAM, dia orang FA tau, FA England sekali pun bertekak tau, sebab UEFA macam cakap sekarang tolong seragamkan. Sebab ada liga yang dah stopkan, dah bagi juara, dah nobatkan juara pun terpaksa macam cancel balik perancangan dia orang. Memang. Dan ada liga yang still operasi tengah-tengah pandemik ni pun ada. Liga Belarus ke apa lah, aku duduk tengok juga Esto Arena. Terkejut juga. So kat sini lah macam-macam benda terjejas lah. Bukan ekonomi, dia sukan ekonomi ni relate lah, sebab sukan ni dia perlukan dana, perlukan duit juga untuk operate. Kalau diorang tak ada benda tu, macam mana diorang nak jual tiket apa semua? Tak ada pulangan untuk diorang. Jadi memang rugi-rugi. Siapa je nak rugi kan? Just aku nak beritahu lagi, ada satu yang relate dengan WWE tadi tu. US punya presiden ada ambil dia punya chairman, CEO ke chairman aku tak pasti, Vince McMahon ni memang famous, apa WWE memang kenal. Jadi macam penasihat dia tau dalam, aku tak ingat sebab dia ada lantik beberapa orang, dan ada beberapa orang lagi tu orang Apple dan orang-orang yang pakar, dan setiap dia lantik tu dia ada macam contohlah aku bagi ketenteraan, perbankan, kewangan, sukan ke apa. Dia memang pak yang kawan tu memang pro.
bagus. Tapi dalam situasi, kalau kau nak kata aku situasi macam ni, dia bukan lebih kepada kita just boleh tanya siapa-siapa just pendapat. Kita di kementerian kan, tapi mungkin dia ada solution dia sendiri lah. Itu kita tak boleh kata apa lah. Dia yang terpenting kau jaga kesihatan rakyat, kebajikan rakyat, dan kau jaga segala apa yang kau boleh buat untuk pastikan penyakit ni tak merebak lagi. Sebab benda ni bergantung kepada pemimpin. Alhamdulillah aku tak mau bagi tahu aku parti apa, tapi alhamdulillah aku bersyukur dengan kepimpinan sekarang. Korang boleh define aku dengan pentadbiran sekarang atau pentadbiran dulu, kita pulang pada korang. Jangan sebab belakang ni pula lagi korang kata ni, sebab belakang ni kalau aku tak ni lah, sebab macam nak edit kat belakang ni. Kalau korang nampak colour belakang ni macam ni lagi, korang tahu lah aku sebenarnya bukan minat pada colour ni. Korang tahu lah parti apa aku tak support. So kat sini aku just nak bagi tahu lah, setiap orang ada masalah, dan setiap masalah tu ada jalan penyelesaian dia. Okay, satu aku nak beritahu sebelum aku tutup benda ni. Sekarang alang-alang dah nak masuk bulan puasa ni, aku upload video ni senang kata first malam untuk tarawih lah. Aku tak nak cerita kat korang aku buat tarawih ke tak, itu kepada terpulang pada korang nak cakap aku solat tarawih ke tak. Aku just nak beritahu, bulan ni Allah dah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sendiri. Al-Quran. So aku nak cerita bulan ni sangat bulan mulia. Buatlah apa yang terbaik. Yang tak pernah solat, mulakan balik solat. Slow-slow tak apa. Orang nak kecam, biar korang nak kecam. Aku cerita kat kau terang ni, aku dulu, orang cakap aku alhamdulillah sedar awal. Kawan-kawan aku solat, aku buat late sekolah rendah. Bila diorang tanya aku solat. Tapi aku tak tahu kenapa satu cikgu ni cakap, Farid solat tak pernah. Aku terang cakap tak pernah solat. Pernah cikgu ikut dan saya. Cikgu tu sampai sekarang aku boleh sebut Cikgu Arsyad. Dan dia antara orang yang buatkan aku solat. Aku tak mengalu dengan aku ni. Ni masa silam aku. Aku dulu bukan orang yang jaga solat tau. Sampai sekarang pun tak adalah macam azan aku terus ada kat sejadah. Tapi aku jaga solat. Dulu orang cakap asar dah nak maghrib tau, aku boleh kodok yang asar, maghrib, terus kat isyak. Tutang tak tipu. Dulu punya pasal kadang tak solat pun, tak risau. Sampai cikgu tu kata, yelah ada tanda-tanda balik kan, tapi aku macam deny lah benda tu. Kita pun macam malu tak balik awal pada member kot. So macam tak yelah nak mengaku kan, segan juga. So nak cerita macam ni lah. Bulan ni banyakkan baca Al-Quran, banyakkan doa, banyakkan solat, dan paling penting banyakkan beramal ibadat lah. Apa-apa berzakat ke, bersedekah ke. Cara yang boleh lah, macam sedekah, janganlah kau pergi salam orang. Sebab tadi tu kau kata aku ada buat vlog, tak tahulah aku post ke tak ni. Aku pergi KFC, ada kawan tu nak bersalam dengan member dia, aku punya rimas tau. Kepiah tak kepala tau. Ni mula aku nak buka. Tapi ni bukan pasal politik apa, kepiah tak kepala. Kau nak pergi salam member, aku jeling tau. Baru dia tarik tangan. Aku bukan tak hormat orang tu ke apa tau. Aku mula geram ni tau. Situasi tak kena. Kau fikirlah, bukan sekarang ni senang je kau nak salam orang, kau nak peluk orang. Nanti dah habis situasi ni, kau nak peluk, kau nak cium dahi dia ke, kau cium tangan dia ke, nak cium kaki ke, lantak kau lah. Aku pun tak ada nak heran lah. Tapi sementara wabak ni, tolonglah jaga. Janganlah jadi orang tak apa nak berfikir sangat. Fikirlah sikit. Kita ni bukannya selamanya nak hidup. Lagi pandemik ni ada, kita berjaga-jaga. Kita ni manusia. Ada juga
dia punya telah dituliskan kodok dan kadar. Dengan kau ingat kau tu macam dah tahu dah bila nak mati. Itu je lah. Yelah, kat itu je lah aku nak cakap apa. Aku pun tak nak cakap apa dah. Tapi sembang santai ni macam just aku nak bunyikan lah. Kalau korang nampak ada ayat-ayat aku macam tak apa nak berkenan kat hati korang, ya aku macam sebab ada orang bunyi. Tentang aku kata ada yang bunyi tu, situasi diorang tak terungat. Aku ada kenal ramai je yang tu kilang aku lah, sekeliling aku lah. Ada yang memang aku tak ada duit tu, dia dah amat tak segan nak mengaku. Aku yang segan tau, tak boleh nak tolong duit kat diorang. Wih, kalau kau tanya aku lah, kalau aku ada family pun, aku tu tak cakap aku sanggup tak makan, biar family aku makan. So kat sini lah bisa tu nak pesan lah, yang mana yang dah start merokok tu, yang dah start merokok pula, yang merokok tu kau boleh kurangkan lah bulan puasa ni. Mungkin boleh stress stop. Kat sini kau boleh nampak kau punya isapan rokok kau tu sehari berapa boleh guna untuk belanjaan family kau. Tu je lah aku nak kata. So stay safe, stay at home, buat benda-benda yang elok sepanjang bulan puasa ni, dan tolong patuh PKP ni, minta itu ya. Ok lah, kat sini lah punya, bukan vlog lah sangat, nak cerita ok lah, sembang santai aku. Ok lah, kalau ada lagi apa-apa isu, aku akan buat lagi video. Aku harap korang suka dengan video ni. Aku tak tahu, sebenarnya aku baru try mic baru juga ni. Elok tak elok aku tak tahu lah. Ok lah, bye. Assalamualaikum.